Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say thank you for registering for this course, the school and community. It is a EDCI 6270. So this course will be taught by me, Ridwan Abdullah, Muhammad Ridwan Abdullah, and Dr. Suzana. So basically, this course is not easy. It's very, very simple compared to my previous courses. So you don't have to worry about anything. Okay, let's look at it because it is my custom, okay, to read the course outline. Okay, the course title is the school and community. It is a EDSI NAM 6270. Mungkin saya patut guna bahasa Melayu kot. Okay, it's better. Okay, kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman, kesedaran tentang kepada pelajar tentang wujudnya smart partnership, bungkait yang kukuh, yang rapat di antara sekolah dengan komuniti. Komuniti maksud saya merangkumi keluarga, students dan juga masyarakat. Okey, kita akan lihat daripada aspek komunikasi, dari segi aspek hormat menghormati dan cooperations yang boleh diwujudkan di antara keluarga, parents, masyarakat dan guru-guru di sekolah. Okey. Dan juga penekanan akan lebih diberi kepada aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam PTA, Parents Teacher Association ataupun PIBG, dan juga yang berkaitan dengan sukan dan aktiviti co-curriculum. Basically, the way that I see it, this course is not really a burden for you because it is easy. I believe all of these information you already know, so you just have to be cool. Don't worry. Okay, that's what I promise you. Okay, if you look at the course learning outcomes, untuk mengenal pasti, look at number 1 tu, mengenal pasti untuk mengidentify kaedah bagaimana untuk membolehkan ibu bapa terlibat dengan aktiviti di sekolah. Okey, menganalisa beberapa isu yang berkaitan dengan ibu bapa, komuniti. Kenapa basically parents ataupun komuniti sukar untuk involve dalam PTA, PIBG. Kita juga akan bincangkan tentang procedures, bagaimana untuk mengekalkan smart partnership di antara masyarakat dengan sekolah. Dan kita akan melihat bagaimana kaedah yang digunakan untuk memastikan komunikasi yang sihat di antara guru dan di antara ibu bapa dan sekolah. Okay, so the instruction method will consist of basically 4 lecture cooperative learning. Okay, so lecture you will only listen from here. Okay, I do not know about Dr. Suzana, but I don't think Dr. Suzana is giving a lecture type as well. Okay, so we will involve as well doing the discussions, lot of discussions, not so much on the visits because this is a very short course, okay, and not so much on the data collection as well. Okay, alright, so you don't have to worry about that. But in terms of assessment, we're gonna have a presentations yang 30%, okay. So the presentation will be based on the topics, Topik-topik ni semua pun, if you look at it, okay, semua you dah familiar, so I don't think it's a big deal for you. Senang je. Okay, you present this topic, dan I believe I learn a lot from you. Sebagaimana yang selalu saya tegaskan pada semester lepas, biasanya I actually learn from my students, okay, because you have the experience that I do not have. Okay, then we have the assignments. For my class, I provide dalam setiap kali saya upload video, my online class, I will provide you 2 or 3 questions so that you can discuss among yourself. Even some of the discussions are quite easy, okay, but little bit challenging in terms of thinking. You have to think more, okay. Then perhaps you can discuss among your friends, and then waktu kelas nanti when we meet, we're going to discuss about it. Kita akan buat perbincangan lebih lanjut dalam kelas. And then we're going to have a school community project. I don't think we're going to have that, but we're going to have 2 case studies. And for information as well,
And you already know this, you are familiar with my case study. Macam semester lepas, you just have to answer those case studies. Jadi, perancangan saya dengan Dr. Suzana ialah 1 hari daripada 5 hari, saya akan basically provide a day for you to answer my case study. The case study this time quite complicated. And then I'll put you in a group as well. Macam yang sebelum-sebelum ni. So, that's why I told you again and again, you don't have to worry. Okay, in terms of students' learning time, you're gonna have like a 120 hours of student learning time, and these are the courses. It is not a week, it's a day. Day 1, day 2, day 3, day 4, and day 5. But again, when I look into that, semua topik ni macam saya ulang balik semula, saya ulang berkali-kali. Contoh kita tengok health related activities. You look at number day 3, hari ketiga. Health related activities yang berlaku di sekolah. Against dengue, anti-dadah campaign, anti-pollution campaign, anti-smoking campaign. So basically you can choose from all of these to present. Okay, and this is a group work. So it's not a burden for you. Okay. So let's look into the content of the course, okay, for today. Okay, this is the content for the course. This is for day 1. So you should take like 1 to 2 hours to settle this. Okay, this lecture won't be long. Okay, so okay, let us start. Okay, okay. For your information, the things that I mentioned here basically are principles. Okay, konsep ataupun prinsip ataupun asas untuk you memahami perhubungan di antara sekolah dan community. Okay, the first thing is keberkesanan. The effectiveness of one school actually depends on how much the capabilities of the teachers and the teachers to work well with parents dan masyarakat. Itu prinsip pokok yang you kena faham. Sekolah yang efektif basically sekolah yang bukan sahaja boleh bekerjasama dengan pelajar, tapi at the same time that school basically can work with teachers, can work with parents and the community. Sebab we have to remember stakeholders for school, for education is basically anak-anak murid, students, and then we have the parents, and then we have the community. And then the effectiveness of the teachers, guru yang efektif, okay, biasanya guru yang put parents and community as their priority. Sebab curriculum, as I explained to you in the instructional management and evaluation, curriculum, they are not stunted and they are come together. They are in one package. They come together with so many stuff, the content, the assessments, the textbooks, okay, the pedagogy itself. At the same time, datang sekali dengan ibu bapa. Ibu bapa berhak tahu apa kandungan dalam curriculum. Masyarakat kena tahu curriculum ni menjurus, curriculum pendidikan di Malaysia ni menjurus kepada apa yang akan dibentuk. You understand that? Okay. Okay, sorry for the voices. That's my daughter's voice. Bising sikit, ganggu you all. Alright, and then there are some. Jadi antara persoalan yang kita perlu fikirkan as a teacher, we need to think of how actually we can make a parent sebagai partner yang kita boleh percayai dalam urusan pendidikan. Dan kita tahu urusan pendidikan is not easy. There are so many things that we need to be done. And then when you put the parents as a partner, the concept partner itself merangkumi pelbagai perkara. Adanya unsur kepercayaan, komunikasi yang bagus, you actually concern, prihatin. So it does not come just like that. Dia bukan sekadar sebutan semata-mata. Dia melibatkan, partner ni sebenarnya melibatkan guru terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam urusan pendidikan anak-anak you dekat sekolah. Okay. Nombor 2, bagaimana reaksi dan perasaan saya ketika menjalankan tugas-tugas yang melibatkan ibu bapa dan masyarakat?
Soalan ni penting sebab some of the teachers they don't feel comfortable working with parents, especially if they figure out the parents garang sikit. Okay, atau mungkin parents tu sendiri sometimes tak rasa selesa bekerjasama dengan guru. You understand that? Jadi dia macam two ways here. Okay, dia tak bukan satu hala saja. Okay, number 3, apakah faedah dan halangan yang wujud dalam gerak kerja sepasukan dengan ibu bapa dan masyarakat? Okay, it can be positive, it can be negative. Faedah contohnya, I remember one of you told me that alumni sekolah menyediakan peralatan sekolah bagi menjayakan program pembelajaran dan pengajaran PNP. Okay, that can be a benefits. Kalangan halangan mungkin sekolah tu tidak mempunyai, mungkin setengah sekolah tidak mempunyai alumni yang kuat, alumni yang kaya, for example. To the extent that so many programs yang memerlukan duit tidak dapat dijayakan disebabkan oleh financial burden, financial obstacle, kekangan kewangan. Dan penting untuk kita mengetahui terdapatnya etika-etika yang perlu seorang guru patuhi ketika berurusan dengan ibu bapa dan masyarakat. We actually cannot just simply langgar segala tembok. Ada etika-etika yang telah digariskan oleh badan-badan yang berwajib. Dalam hal ni, saya rasa Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan beberapa etika-etika yang perlu guru-guru tahu ketika berkomunikasi, ketika berhubungan dengan ibu bapa dan masyarakat. Whatever it is, yang paling penting, okay, yang saya nampak, kolaborasi yang dibina dan dibentuk oleh ibu bapa dan masyarakat seharusnya mendapat kepercayaan yang jitu daripada ibu bapa. Jadi kepercayaan, trust adalah komponen paling kritikal dalam membina kolaborasi dengan ibu bapa dan juga masyarakat. Tanpa ada wujudnya kepercayaan di antara guru dan ibu bapa, susah untuk satu program untuk berjalan. Okey. Dan proses membina kepercayaan tersebut biasanya harus bermula daripada guru. Yes, I know all the time is always the teachers that has to start first. Guru umpama lilin membakar diri sendiri. Itulah dia. Basically guru yang committed dan guru yang menghormati ibu bapa dan masyarakat, yang mengetahui kehendak ibu bapa dan yang mengetahui kehendak masyarakat. So it's not easy basically. Tak senang sebab setiap masyarakat, setiap ibu bapa tu ada dia punya kemahuan yang berbeza-beza atau keperluan dan kehendak yang berbeza-beza. So basically ada 3 layers. Pertama, you kena faham kehendak dan keperluan pelajar you. Lepas tu you kena jadikan dia parallel dengan kehendak dan keperluan ibu bapa dan juga masyarakat. 1, pelajar. Layer nombor 2, ibu bapa. Layer nombor 3, masyarakat. Okey. Meskipun begitu, tidak mudah untuk membentuk perhubungan yang ikhlas dan dipercayai di antara kedua-dua pihak, guru dan ibu bapa. Ianya memerlukan pengorbanan masa. Yes, to the extent that sometimes malam-malam pun, contoh, I believe most of you actually has a WhatsApp group that you can communicate with parents. Some parents tend to communicate to you at night pun ada. Faham tak? Tu saya katakan memerlukan pengorbanan masa. Bagaimana cara nak atasi? Mungkin some of you not comfortable the fact that parents contacting you at night. Mungkin before you start the class ataupun before you set up the WhatsApp group, mungkin you boleh buat rules and regulations for the parents. Okay, not to, for example, text after pukul 7 malam ke atas, contact waktu lunch hour, for example, yang dibenarkan. Okay, something like that. Okay, and then you must understand as well, you must aware as well, cara ibu bapa berinteraksi dengan pihak sekolah sebenarnya berbeza-beza. Dia bergantung kepada pengetahuan parents dan masyarakat tersebut, kesediaan untuk berinteraksi sama ada dia dah ready ataupun tidak. That's why saya kata ada ibu bapa yang suka menghadiri PTA meeting dan ada yang cuba mengelakkan daripada menghadiri mesyuarat sebegitu.
Kadang-kadang bukan dia sebab dia sengaja tak nak datang, tapi dia tak boleh datang sebab ada kekangan di mana dia terpaksa bekerja pada waktu tersebut. Terutama sekali andai kata masyarakat di sekitar sekolah, demographic profilnya adalah daripada golongan B40. Sometimes sudah assign kena kerja 2-3 kerja. Pukul 8 sampai 5 kerja office. So balik rumah makan. Ni I'm talking about parents. So balik rumah pukul 5, okay. Pukul 8 dah kena keluar jadi Grab driver. Cari pelanggan untuk Grab driver. Habis pukul 12. Jadi bila masa dia nak communicate? Bila masa dia nak actually attend sekolah? When masa yang digunakan tu tersebut adalah untuk mencari rezeki dan wang untuk menampung keluarga, terutama sekali di kawasan bandar. Okey, itu yang saya nyatakan dekat nombor 8 dengan nombor 9 tu Okey, nombor 8 dengan nombor 9 Di antara kekangan yang wujud di kalangan demografi ibu yang berbeza adalah setengah ibu bapa B40 mempunyai 2 atau 3 pekerjaan dalam masa 24 jam. You understand that? Okay. Regardless of that, I would like you to aware of this. Sometimes the parents might menghadiri majlis tapi tak involve pun, ataupun ada ibu bapa yang willingly to get involved. Sebab tu saya kata penglibatan boleh dicapai. Kadang-kadang yang bagusnya basically if the parents can really involve dalam aktiviti sekolah. Penglibatan boleh dicapai sekiranya idea kolaborasi dijelaskan dan dibincangkan serta dipersetujui demi kebaikan dan kepentingan pelajar. Okey, ini betul Basically antara strategi yang kita gunakan untuk memastikan adanya kolaborasi yang bagus di antara kolaborasi dan koordinasi yang bagus di antara ibu bapa dan sekolah supaya terlibat dalam aktiviti sekolah. Okey, perlu aktiviti ataupun rancangan program tersebut perlu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. You faham tak? Dan dibincangkan tu. Dan bila dibincangkan tu maksudnya it's not one side. Parents should be able to communicate, tanya soalan-soalan yang kritikal, soalan-soalan yang mencabar, dan pihak sekolah harus tenang, pihak guru harus tenang menjawab soalan-soalan tersebut supaya parents betul-betul puas hati. Dia faham apa yang berlaku, apa yang bakal berlaku, apa yang dia akan, what are the things that he or she, the parents can gain from this program. You faham Okay. Dan nak tahu, biasanya kalau you nak tahu if the collaboration is if a particular school has good collaborations or not, you can actually look into the grade. If it produce a good grade, usually kolaborasi di antara parents dengan guru bagus, masyarakat dengan guru bagus. Juga it is a good collaboration andai kata seorang guru tu boleh memberi diagnosis yang tepat. Tak semestinya cepat cepat dan tepat. Tak semestinya cepat. Biasanya you kasih diagnosis. Contoh kalau you jumpa doktor, the doctor diagnose you. Okay, the doctor diagnose you cepat sometimes. Kadang dia cepat tapi tak tepat. Sekarang yang penting you cepat at the same time tepat. In order for you as a teacher to be able to diagnose your students very well, yang student ni ada masalah itu, ini dan itu, ini, begitu, whatever it is, you kena kenal student tu. Macam saya jelaskan pada semester yang sebelum ni. And then you actually can see based on masalah tidak punting. Kalau ada student punting, maknanya ada something wrong between sekolah, hubungan partnership di antara sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat. Okay, so we are reaching 19 minutes. Saya rasa kita iklan sebentar. Saya buat iklan ni supaya saya tahu lepas 20 minit biasa student dah hilang fokus. So pergi buat kopi, pergi buat teh. Kita rehat untuk 5 minit Sambil-sambil you buat teh, minum teh, makan biskut. Okay, enjoy yourself. Gelisah di jiwa, aduh sayang, resah merindu, berdudul lara, aduh lara, hamba
Okay. Okay, kita proceed. Okay. Terbukti bahawa ibu bapa yang lebih terlibat dengan perkembangan pendidikan anak-anak akan lebih mempunyai perspektif yang positif terhadap kehidupan dan juga sekolah disebabkan oleh pendedahan ilmu dan knowledge dan maklumat. Okay, dia ada perspektif at the same time sebab parents tu dia boleh melihat pandangan daripada segi aspek lain. Dia akan lebih terbuka. Tapi dengan syarat sekolah tu kena bersifat terbuka jugalah. You understand that? Okay. Tapi sekiranya terdapat guru yang tidak mempercayai peranan ibu bapa dan masyarakat dalam pendidikan anak murid, maka guru tersebut tidak akan jadi seorang guru yang berkesan. Macam saya dah explain sebelum ni, your kids, your students actually come together with a package, and inside the package are the community and the parents, keluarga dan masyarakat. They are not separate. Bukan seorang parent saja. It's totally different. Kalau for adult learners, maybe it's different. You faham tak? Tapi kalau adult learner pun still faktor keluarga tak dapat dinafikan. Contoh macam you all are adult learners. Okay, so basically penglibatan your parents, ibu bapa you all tak ada. Tapi penglibatan sekarang ni dia tukar jadi penglibatan your family. Okay, because adult they are different. Dia ada keluarga, dia ada kekangan kerja. So sebenarnya basically macam saya kata tadi, it always come together in a package. Okay, andai kata terdapat guru yang tidak cakna tentang keluarga yang miskin, tentang keluarga yang datang daripada B40, basically walaupun dia seorang guru yang efisien, tapi sebenarnya dia bukan seorang guru yang efisien. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam poin saya nombor 6, nombor 7 dan nombor 8. Okay, dia tak dapat, basically that kind of teachers yang tak cakna, tak aware ni, dia tak boleh nak kasih a good feedback sebab dia sendiri tak terlibat, dia sendiri tak merasa. Okay, that's why bagi guru yang membakar diri, umpama lilin tu, biasanya dia akan sacrifice lots of stuff. Masa dia punya masa dia bila, and then dia punya keringat, peluh dia, and then dia punya duit, kewangan. You faham Okay. Jadi bagi memastikan sekolah yang bagus dan mesra kepada keluarga dan masyarakat, kita kena tengok pada structure, that kind of structure sekolah. Sekolah sepatutnya tidak mempunyai boundary atau structure fizikal yang boleh diinterpretasikan sebagai obstacle, sebagai satu halangan atau barrier atau halangan bagi ibu bapa menghampiri sekolah. Dia jadi sekolah tu because of terdapat something pada sekolah tu, dia jadi macam tak mesra kepada ibu bapa untuk datang dan pergi ke sekolah, ataupun komuniti untuk datang dan pergi kepada sekolah. Faham Contohnya kalau you buat pengasingan program ada setengah program sekolah perlu melibatkan masyarakat setempat. Banyak contoh macam larian jogaton, for example, you actually need community. Ataupun larian merentas desa, you actually need community to work with you untuk dapatkan pertolongan daripada pasukan rela, for example. Okay, contoh sekolah yang tak mesra, contohnya macam katakanlah you you ada anak dekat sekolah asrama, you nak melawat anak you dekat sekolah asrama pada hujung minggu. Of course saya faham anak-anak lain memang tak dibenarkan masuk hostel pelajar, tapi alangkah bagus kiranya sekolah tersebut dapat menyediakan gazebo untuk ibu bapa atau keluarga pelajar duduk bersama-sama, makan together, eat together, for example. Faham tak? Okay, jadi pihak sekolah perlu aware dan sedar pasal karakter-karakter ataupun perkara-perkara yang boleh membantu supaya sekolah itu lebih bersifat terbuka. Salah satu contoh lagi yang saya rasa contoh bagus adalah ibu bapa ataupun pengetua mengambil pendekatan untuk mendengar pendapat daripada ibu bapa tentang bagaimana untuk improve atau program-program yang patut dilaksanakan agar program sekolah boleh
program pembelajaran dan pengajaran boleh berkembang dengan lebih baik. Okey. Mungkin di kalangan ibu bapa sendiri mempunyai network penceramah ataupun expert dalam bidang mata pelajaran tertentu yang parents willingly to share dengan pihak sekolah. Okey. At the same time, sekolah sendiri, guru sendiri kena aware tentang struktur keluarga yang dimiliki oleh pelajar. Maksud saya, contoh, terdapat kepelbagaian dalam struktur keluarga pelajar. Ada pelajar yang tinggal dengan blended family, salah seorang ibu atau bapa adalah tiri. Bukan ibu bapa sebenar. Ada pelajar yang tinggal dengan ayah dan ibu sebenar, tapi tanpa ikatan perkahwinan. That does not happen so much in Malaysia. That happens a lot dekat overseas lah. Dia tak kahwin pun parents tu, tapi consider as that. So macam mana in terms of law, dia punya status dia macam mana? Ada pelajar yang tinggal dengan datuk atau nenek atau bapa saudara atau mak saudara. Contoh macam pelajar yang kematian kedua-dua ibu bapa disebabkan oleh kemalangan, for example. Ataupun ada pelajar yang berasal dari rumah anak yatim. Kenapa saya tegaskan pasal tentang berkaitan dengan struktur keluarga? Sebab saya dapati struktur keluarga itu akan mempengaruhi pembentukan ataupun identiti jati diri pelajar tersebut. Dia takkan sama. That's why saya katakan pelajar, it is a one pack. It's a one package. Dia datang sekali dengan keluarga, dengan masyarakat. Students yang berasal daripada keluarga yang berorientasikan liberal dan very western, cara perawakan, cara perwatakan dekat sekolah berbeza. Mungkin dia lebih open-minded. Mungkin open-minded in terms of he will say whatever that he wants. Yang terlintas kat kepala dia, dia cakap je. Dia tak peduli pun. Bagi dia, itu lebih kepada dia punya kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Difaham Jadi sekarang ni cuba kita bandingkan antara keluarga ideal dengan keluarga ideal. Contoh keluarga ideal ni macam keluarga ideal contohnya keluarga nukleus, ada ayah, ada mak, biologi berkahwin, mempunyai kewangan yang kukuh, ada financial freedom. Dan cuba bandingkan dengan keluarga pelajar you all. Ada pelajar yang saya yakin, yang saya nyatakan di struktur keluarga nombor 1 A, B, C, D tu, ada pelajar yang mungkin berasal daripada rumah anak yatim. Jadi, aktiviti pelajar tersebut macam mana? Nak dibandingkan dengan keluarga yang perfect, keluarga yang ideal, dengan yang datang daripada rumah anak yatim. Of course, totally berbeza. Tanggungjawab yang dilakukan pun berbeza-beza. Mungkin in terms of contoh, makanan disediakan melalui orang gaji dekat rumah, tanpa anak-anak itu perlu memikirkan apa yang nak dimakan, sama ada makanan itu sihat ataupun tak. Sebab parents dah pastikan orang gaji akan masak makanan yang Katakanlah datang daripada keluarga B40 yang tak ada duit untuk beli makanan yang berkhasiat, for example. Jadi tu pun dah berbeza, faham That's why saya nak awak buat perbandingan You berbandingkan by yourself Nombor 1, 2, 3, 4, 5. They are different, tak sama. Saya yakin they are different, tak sama. Alright. Sebagai kesimpulan, we almost there. Dengan perbezaan yang ada, we have to aware ada perbezaan di antara pelajar berdasarkan kepada background, demographic profile of keluarga dan masyarakat. Jadi terdapat keperluan untuk kita melihat berkaitan, apa hubung kait dia dari segi akademik, perwatakan, disebabkan oleh perbezaan yang wujud dalam keluarga, masyarakat dan sekolah, dengan satu perspektif yang lebih inklusif, supaya guru atau pihak sekolah boleh menyediakan prasarana ataupun tindakan-tindakan yang lebih tepat dan sesuai berdasarkan kepada case-case, bukan one size fits all. You understand that? Guru seharusnya pandai menggunakan perbezaan yang ada untuk dimanfaatkan di dalam kelas. Based on that differences that you figure out. Ianya boleh dilakukan sekiranya guru berkemampuan untuk memahami pengaruh dan kesan perbezaan tersebut terhadap pembelajaran. Ibu bapa atau guru
Guru juga seharusnya mampu untuk membina perhubungan yang baik dengan pelajar-pelajar. Ini berasaskan kepada perbezaan ini. Mana dia tak differentiate antara keluarga kaya dengan keluarga miskin. Keluarga kaya dia bagi perhatian, keluarga miskin dia abaikan. Tak penting. Sebab ibu bapa that miskin student don't have anything, so he should be ignored. That is totally wrong. Faham? Okay. And then when it comes to kolaborasi dengan keluarga pelajar, tidak kira sama ada status keluarga pelajar itu kaya atau miskin, you have to be aware, you need to really listen apa masalah sebenar keluarga tersebut. And then you try to find the strength. And then you use the strength so that it will be beneficial for the students and for the family. That's how you help to improve the collaborations between schools and the family. Okay, ini assessment for you untuk you discuss, untuk you fikirkan. Kita akan discuss semula bila kita jumpa nanti. Okay. A, apakah yang boleh difahami, bagaimana ataupun sekiranya kamu menggunakan kaedah di atas yang lebih mesra kepada keluarga pelajar bagi kamu mencari kekuatan yang ada pada ibu bapa bagi bantu pelajar. How actually you can identify the strength that the parents has, so that the strength that the parents has can actually help to help the students. Faham Okay, itu yang pertama. Ni discuss tak perlu nak pening-pening kepala, discuss among your friends later on. Apakah kriteria demografi yang penting, yang you rasa significant, kriteria, I'm talking about kriteria, yang actually help you to use it to help the students? Apa yang paling penting? Adakah demografi in terms of bangsa, in terms of dia punya kewangan, apa yang boleh yang you gunakan? Okay. Dan apakah perancangan yang kamu ada bagi membolehkan kamu dapat merealisasikan gerak kerja membantu keluarga yang bermasalah? Basically, I want you to plan. Saya nak tengok plan perancangan awak. Katakanlah you ambil satu case dekat sekolah you, apa-apa saja case. Okay. And then you cuba provide plan macam mana you nak help this family and the students' family. Okay. So that's all for today. So I'll post it for the next slide, mungkin for tomorrow. So every day we will receive 5 semua sekali, altogether 5. So basically for this you cuma need actually 1 to 2 hours to settle it. Okay. You have a good day. All of you have a good day. Don't stress yourself over the COVID-19. Please make sure that your family are safe. Safety and health are the most important thing that you need to take care of right now. Okay. Assalamualaikum and selamat sejahtera to all. Thank you very much.